Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran bagi standard kandungan ataupun subtopik kitar head. Okey, so apa yang kita nak belajar dalam subtopik ini ada 3 perkara. Okey, yang pertama, kita nak berkomunikasi mengenai kitar head dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Okey. Kemudian yang kedua, menghubungkaitkan waktu subur kita haid dengan proses persenyawaan. Okey. Dan yang ketiga, mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Okey. So, sebelum kita teruskan, okey, mari kita lihat dulu apakah maksudnya haid ini. Okey. So, haid merupakan satu keadaan di mana wanita ataupun perempuan mengalami perubahan pada diri dia kerana dia telah mencapai akil baligh. Okey. So, dia merupakan tanda bermulanya kita haid bagi setiap perempuan. So, apa dia haid? Maksud dia, peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey. So, kitar haid pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Okey. So, selain itu juga, okey, kitar haid melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey. Baik. So, kita lihat pada rajah 4.14. Okay, so ini adalah rajah kitar haid. So, bila disebut perkataan kitar tu maksudnya proses itu akan berlaku berulang-ulang kali. Okay, so kalau kita lihat kat sini, okay, rajah 4.14. Okay, di luar ini adalah fasa-fasa dalam kitar haid. Okay, kemudian nombor-nombor ini merujuk kepada bilangan hari. Okay, so hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampailah akhirnya hari ke-28. Kemudian proses itu akan bermula semula pada hari yang pertama. Okay, so kita lihat rajah 4.14 ini kita ada 4 fasa yang pertama, iaitu fasa haid. Okay, kemudian kita ada fasa yang kedua, fasa pemulihan lapisan uterus. Kemudian kita ada fasa yang ketiga, fasa subur. Dan fasa yang keempat iaitu fasa prahaid. Okey. Okey, beberapa maklumat berkaitan dengan kitar haid. Okey, yang pertama, kitar haid ini dikawal oleh otak dan sistem endokrin. Okey, so sistem endokrin, sistem yang membebaskan hormon lah. Okey, hormon yang mengawal kitar haid tersebut. Okey, kemudian maklumat lain, okay, untuk perempuan yang normal, okay, kitar haidnya adalah 28 hari. Okay, mengikut individu lah. Okay, sekiranya kitar haid itu sama ada kurang daripada 28 hari ataupun melebihi 28 hari, kita kata kitar haid perempuan itu adalah tidak normal. Okay, tak semestinya tak normal ini kita kata dia tidak sihat. Okey. Seterusnya kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid. Yang pertama, pengambilan nutrien, ataupun mudah faham cara pemakanan dia. Kemudian yang kedua, perubahan berat badan secara mendadak. So perubahan berat badan secara mendadak juga mempengaruhi kitar haid seseorang perempuan. Kemudian yang ketiga, perubahan emosi. Dan yang keempat, tekanan mental. Okey, so ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kitar haid seseorang. Okey. Okay, now kita lihat fasa-fasa ataupun apakah proses-proses yang berlaku dalam fasa-fasa kitar haid. Okey, yang pertama kita lihat berlaku pada hari yang pertama hingga hari yang kelima. Nama fasa ini adalah fasa haid. So, apa yang berlaku? Lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum tidak tersenyawa, terluluh ataupun mudah kamu faham, dia runtuh.
Okey, dan disingkirkan apabila haid bermula. Okey, so kita lihat kat sini. Okey, so ini adalah sebahagian daripada lapisan dinding uterus yang menebal tu. Okey, so fasa haid tu, apabila fasa haid tu berlaku, lapisan ini akan runtuh ataupun luluh. Okey. Okey, seterusnya kita lihat fasa pemulihan, iaitu berlaku pada hari yang ke-6 hingga hari yang ke-11. So, apa yang berlaku? Dinding uterus mula dibina semula, okay, dan menebal. Okay, salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okay. Okay, kemudian kita lihat pada hari ke-12 hingga hari ke-17, iaitu fasa subur. Okay. Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14. Okey. Iaitu berlaku satu proses yang kita sebut sebagai pengovulan. Okey, mana datangnya ovum ini? Ovum tersebut datang daripada dia punya kilang. Okey. So dia akan keluar daripada ovum melalui tiup tersebut. Okey. Dan sekiranya pada waktu ini ada sperma, maka persenyawaan mungkin berlaku. Okey. Persenyawaan mungkin berlaku. Okey, kemudian fasa yang terakhir pada hari yang ke-18 hingga hari ke-28. Okey, berlaku satu fasa yang kita sebut dia sebagai fasa prahaid. Okey, so apa yang berlaku? Dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okay, jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Okey, kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. So fasa subur dan fasa prahaid ni dia saling berkaitan. Okey, sekiranya berlaku persenyawaan, maka benih tadi akan menempel di dinding uterus dan membesar menjadi zygote, membesar menjadi bayi. Tetapi sekiranya persenyawaan itu tidak berlaku, maka akan berulang balik semula fasa haid tadi. Okey, dinding uterus akan luluh dan keluar sebagai haid. Okey. So ini berkaitan dengan fasa-fasa kitar haid. Okey. Habis berkaitan dengan fasa kitar haid, kita nak masuk seterusnya kepada objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Okey, baik. So, mengurus diri ataupun mengurus kebersihan diri semasa haid adalah sangat-sangat penting, kerana pada ketika itu terdapat kemungkinan jangkitan-jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat sekiranya individu yang sedang haid itu tidak menjaga kebersihan diri. So ini sangat penting ya, kerana kita nak menjaga sistem pembiakan. Okey. So apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari. Okey. So sekiranya tidak menukar atau tidak menjaga kebersihan diri, kita boleh mendapat jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing, UTI. Okey. Yang kedua, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap. Okey, mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Okey. So ini antara dua kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Okey. Okey, so sikit sebelum kita menamatkan topik ini, okey, kita lihat sedikit apa yang berlaku sekiranya seseorang perempuan itu mengalami kitar haid yang tidak stabil. Okey, kitar haid yang tidak stabil ni maksudnya apa? Kitar itu tidak tepat 28 hari macam seorang wanita normal. Okey. So,
apa yang dikatakan sebagai kitar haid yang tidak stabil? Okey, dia merujuk kepada seorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Okey, mungkin boleh jadi bulan ni dia haid, bulan depan dia tak datang, bulan kemudian pun tidak datang, kemudian datang bulan yang seterusnya, kemudian bila datang tu tempohnya lebih panjang pula. Okey, so ini kita kata kitar haid yang tidak stabil. Okey, so yang pertama tadi, kitar haid tidak datang pada setiap bulan secara tetap. Okey, yang kedua, kitar haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Dan yang ketiga, fasa haid yang melebihi 15 hari. Okey, so sepatutnya biasanya kitar haid tu ataupun perempuan tu akan didatangi haid dalam tempoh 7 hingga 14 hari. Tapi dia lebih 15 hari. So ini antara tanda-tanda seorang perempuan mengalami kitar haid yang tidak stabil. Okey, so antara faktor tadi kita dah bincang yang pada awal tadi, antaranya disebabkan oleh pertambahan berat badan. Kemudian yang kedua, masalah hormon, gangguan emosi. Okey, senaman yang berlebihan juga boleh menyebabkan kitar haid yang tidak stabil. Juga disebabkan oleh mungkin ada ketumbuhan di dalam rahim. Okey, so itu topik pembelajaran untuk hari ini. Okey, so kita lihat kesan. Okey, sebelum akhir kita tengok kesan buruk terhadap kesihatan bagi kitar haid yang tidak stabil. Okey, yang pertama, kemandulan. Okey, kitar haid yang tidak stabil merupakan tanda awal mengalami masalah sistem pembiakan. Rawatan yang lambat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan kanser uterus. Okey, yang kedua, kesukaran merancang keluarga. Okey, so bila kitar haid tidak stabil, agak sukar untuk menentukan hari subur. Okey, so tadi kalau kita tahu hari subur, maka pada hari tersebut boleh merancang untuk berlakunya persenyawaan. Okey, so bila kita haid tak stabil, sukarlah untuk kita tentukan hari subur. Okey, yang ketiga, masalah kesihatan seperti anemia. Okey, kitar haid yang tidak teratur boleh menyebabkan haid yang panjang. So bila haid yang panjang, darah tu terlalu banyak. Okey, maka dia boleh menyebabkan kehilangan darah yang banyak. Okey, so tubuh badan akan menjadi lemah dan mudah pengsan. So ini adalah simptom-simptom bagi pesakit anemia. Right? Okey, itu sahaja untuk pembelajaran di bawah topik kitar haid. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.